Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Nur Syafiqah dari Pusat Sains Negara. Pada hari ini, kita akan membuat satu eksperimen iaitu membuat rawatan air dengan menggunakan karbon aktif. Tahukah anda, dengan menggunakan karbon aktif, kita boleh menukarkan air yang berwarna dan berbau kepada air yang jernih dan tidak berbau. Karbon aktif boleh bertindak sebagai penapis air kerana ia merupakan adsorbent atau penjerap. Ini disebabkan kewujudan banyaknya liang-liang pori yang dapat memerangkap sebarang bahan cemar yang melalui karbon tersebut. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah karbon aktif, larutan methylene blue, kelalang volumetrik, bikar, corang turas, air suling dan juga kertas turas. Jadi langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah pertama sekali kita tuangkan 50 ml air suling ke dalam bikar. Ini adalah bikar yang pertama dan kita tuang juga kepada bikar yang kedua 50 ml air suling. Okey, selepas kita tuang air suling ke dalam bikar ini, kita perlu titikkan beberapa titis methylene blue ke dalam bikar ini. Ulang juga langkah yang sama kepada bikar yang kedua. Kemudian kita kacau larutan ini sehingga ia bertukar sepenuhnya kepada warna biru. Okey, jadi sekarang kita dah ada dua larutan methylene blue. Apa yang perlu kita lakukan adalah kita sediakan 5 gram karbon aktif dan kita masukkan karbon aktif itu hanya kepada bikar yang pertama sahaja. Okey. Ini adalah 5 gram karbon aktif dan kita masukkan ke dalam bikar yang pertama sahaja. Dan kita kacaukan larutan ini. Bikar yang kedua tidak perlu ditambahkan karbon aktif kerana dia akan bertindak sebagai kontrol atau kawalan. Langkah seterusnya adalah kita masukkan corang turas ke dalam kelalang volumetrik ini. Dan kita lapikkan kertas turas ini di atas corang turas ini. Cara untuk melipatkan kertas turas adalah kita lipatkan kepada dua bahagian dan kita lipatkan sekali lagi. Dan kita pilih satu sisi untuk dibuka. Okey, kita lapikkan di atas ini. Dan apa yang kita perlu lakukan adalah untuk kelalang volumetrik yang pertama, kita tuangkan larutan yang pertama tadi iaitu terdapat karbon aktif. Kita ulang langkah yang sama juga tapi untuk bikar yang kedua iaitu bikar yang tidak mempunyai karbon aktif. Okey, kita lipatkan kertas turas ni. Kemudian kita buka satu sisi dan kita lapikkan. Okey, untuk yang kedua ni kita tapis juga larutan ini. Okey, jadi kita boleh nampak ada air yang dah mula ditapis. Selalunya untuk eksperimen ni ia akan mengambil masa 10 hingga 15 minit sehingga seluruh air ini berjaya untuk ditapis. Setelah beberapa ketika, ini adalah hasil yang telah kita peroleh setelah menapis larutan methylene blue tadi. Jika dapat diperhatikan, ini merupakan larutan methylene blue yang telah ditapis dengan menggunakan karbon aktif. Manakala larutan ini adalah larutan yang tanpa menggunakan karbon aktif. Dan dapat diperhatikan, larutan yang menggunakan karbon aktif telah berubah menjadi jernih. Ini kerana apabila larutan methylene blue yang telah ditambah karbon aktif ini ditapis, zarah dan bahan kimia organik akan terperangkap pada permukaan karbon aktif. Ini disebabkan kewujudan liang-liang pori yang banyak melalui proses adsorption ataupun
penjerapan. Proses ini adalah apabila zarah kimia tadi akan melekat pada permukaan penjerap tersebut. Oleh itu, air yang dapat melalui adalah telah bersih ditapis dan bebas daripada bahan cemar. Manakala untuk larutan methylene blue sahaja tanpa menggunakan karbon aktif masih berwarna biru dan tidak bertukar kerana tiada bahan yang dapat memerangkap bahan cemar tersebut. Sebenarnya, penggunaan karbon aktif ini telah diaplikasikan dalam kilang-kilang yang menghasilkan sisa warna seperti kilang batik. Selain itu juga, sesetengah mesin penapis juga telah mengguna pakai dan mengaplikasikan penggunaan karbon aktif. Ini merupakan penapis air DIY yang telah saya buat. Lapisannya terdiri daripada kapas, pasir, karbon aktif dan batu kerikil. Jadi apabila saya tuang air yang kotor ini ke dalam penapis air DIY ini, air yang bersih telah berjaya ditapis. Ini kerana karbon aktif telah bertindak sebagai penapis kimia dan memerangkap bahan cemar tadi. Manakala batu kerikil pula bertindak sebagai penapis fizikal dan menapis sedimen yang lebih besar. Sekian sahaja daripada saya. Jangan lupa ikuti kami di Facebook, Instagram dan Twitter Pusat Sains Negara serta subscribe YouTube channel Pusat Sains Negara Official. Jumpa lagi!